Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ini daya dan gerakan 1, gerakan asas linear. Jarak, sasaran, laju, halaju dan pecutan. Nak kenal 3-4 benda ni dulu. Okey, jadi first, terus laju. Okey, first nak kenalan dulu jarak dan sasaran. Kita ada pemandangan yang indah ni. Kita ada rumah, sekolah dengan jambatan. Okey, nak contoh sahaja. Okey, kalau lah orang tanya berapa jauh rumah awak dari sekolah? Kalau ikut jambatan, nak pergi sekolah ni, kalau ikut jambatan lalu 5 km. Kalau jarak lurus dari rumah ke sekolah 1.5 km. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Berapa jauh sekolah dari rumah kau? Nak ambil 1.5 ke nak ambil 5? Padahal kita bergerak jalan kaki hari-hari lalu 5 km. Kan kita jawab 1.5 km kan rasa macam dekatnya sekolah. Okey. Jadi dua jarak ni ataupun dua panjang yang berlainan ini adalah contoh yang kita nak sebut sebagai jarak dan sasaran. Okey. Apa benda tu? Mari tengok. Distance tu jarak lah. Length of road covered by an object. Maknanya jarak itu ialah jumlah panjang laluan. Manakala sasaran ialah shortest distance, jarak terpendek between initial position and final position. Antara dua kedudukan, awal dan akhir. Tak kisah tengah-tengah tu macam mana. Awal mana, akhir mana. Dan pada arah yang tertentu, in a specific direction. Mari kita tengok macam ni contoh dia. Contoh kat situ Pak Ali tiba di stesen bas A. Ni bas A lah. Dia pergi ke warung B untuk makan tengah hari, kemudian pulang ke rumah. Okey, dari A dia pergi warung B. Nampak berapa dah jarak dia cover ni? Lepas tu dia pulang ke rumahnya. Tu sampai ke O. Jadi kita tengok situasi dia. Dari A pergi ke B, patah balik ke O. Jadi saya lukis sikit supaya kita senang nampak. Jadi daripada A pergi ke B and then patah balik ke O. A ke B ialah 20 dengan 50. Nampak? Jadi dari sini, Allah tak nampak. Tak apa, jadi kita tengok. Ini soalan dia. Okey. Jadi tentukan jarak dari hentian bas A ke warung B. Jarak A ke B. Jadi kita terus ambil A ke B, jumlah jarak dia ialah 70 meter. So 20 tambah 50. Okey, how about B? Tentukan jarak B ke O. B ke O, berapa jarak dia? 50. Jarak B ke O adalah 50 meter. Okey, senang laju. A ke B, B ke O. Tentukan jumlah jarak perjalanan dari A balik ke rumah dia. Jumlah jarak maknanya jumlah laluan. A pergi ke B dia lalu 70 dan B pergi ke O dia lalu 50. Jadi C jumlah jarak. Tentulah kita tambah 70 tambah dengan 50. Dapatlah 120 meter. Okey, jadi itu cerita jarak. Nampak tak saya tebalkan jarak. Sebab kita jarak dan sasaran. Kita nak tengok contoh yang sama, tetapi apa beza dengan sasaran? Okey, sekarang ni sama juga cerita dia. Pak Ali ni daripada A pergi B balik ke O. Sekarang tadi jarak. Okey, kita tengok sasaran. Laju So A. Tentukan sasaran A ke. Okey, sasaran A ke B. Berapa sasaran kita? 20 ke 50. Tu 70 meter. Okay, tak ada masalah. Sebab sasaran tadi apa? Jarak terpendek. A ke B memang jarak terpendek pun. Nampak? Okay, 70. So, B. Tentukan sasaran B ke O. So, B ke O. Jarak terpendek apa? Sasaran B ke O. B ke O jarak paling pendek ialah 50. Okey. Pada arah tertentu. So, macam mana katakan arah tertentu? Maksudnya macam ni. Kalau kita kata A ke B ialah positif 70 sebab dia ke arah kanan, maka B ke O kita perlu letak tanda negatif untuk menunjukkan bahawa arah dia tak sama dengan A, B. Nampak? Itu dari segi pada arah tertentu. Tu tadi definisi dia pada arah tertentu. Tentukan sasaran A ke O. So, sasaran A ke O. Ambil balik definisi tadi. Dia kata apa? Sasaran ialah jarak terpendek dari permulaan sampai penamat.
permulaan dekat A, penamat dekat O. So jangan tengok tempat lain. So A ke O direct berapa jarak? 20 sahaja ni. Jadi kita punya sesaran A ke O ialah 20 meter. Positif ke negatif? Okey, A pergi O. A pergi O ke kanan. So positif. Okey, nampak? Gitu. Contoh jarak dan sesaran. Right, laju. Okey, ini contoh yang selalu kita nampak dalam soalan. Okey, kita lukis sikit, tak masalah. So A pergi ke B, naik atas C, patah balik sini D. Okey, tentukan jarak A ke D. So tak apa, kita tulis. So A, jarak A ke D, dari A nak sampai D. Kalau A nak sampai D, jarak kita kena kira semua jumlah laluan dia. Nampak? So 5 tambah 4 tambah 8. So 17 meter. Okay, B, jarak D ke A. Kalau dah A ke D 17 meter, D patah balik A, tentulah 17 meter juga. Okay, perlu negatif positif ni? Tak perlu, kerana jarak bukan kuantiti vektor. Jarak ialah kuantiti skalar. Jadi tak perlukan arah. Yang perlukan arah tu sesaran A ke D. A ke D. Sesaran A pergi D. Dah sebut tadi, sesaran ialah jarak terpendek dari A permulaan sampai ke kedudukan penamat. So A jangan tengok tempat lain, tengok A ke D, ambil jarak terpendek. Nampak? Jadi macam nak kira jarak terpendek ni? Biasalah teorem Pythagoras. Jadi sini berapa tadi? 4 meter. Sini baki dia 3 meter. Kan 8 tolak 5, 3. Jadi 3, okey, 4 3 4, tentulah sini 5 meter. Dah tahu lah. Sesaran A ke D ialah 5 meter sebab kita dah cari jarak terpendek antara A ke D. Dan yang terakhir, D. Sesaran D ke A. Sesaran D pergi A. Apa trik soalan ni? Dia tanya berapa sesaran dari D pergi A. Tentulah 5 meter juga. Tetapi kena letak simbol negatif menunjukkan arah dia bertentangan dengan sesaran AD. Ini sekarang DA. Itu je. Right. Laju. Tadi jarak dan sesaran. Sekarang laju dan halaju. Kenapa boleh laju? Sebab awak dah belajar laju sebelum ini. So laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kalau sesaran bahagi masa, tentulah dapat halaju. Jadi apa beza laju dengan halaju? Dah bagi tahu tadi. Laju ialah kuantiti skalar, manakala halaju ialah kuantiti vektor. Dia ada masa. Dia ada arah. Nampak tu? Lori bergerak A ke B dalam masa 15 saat, ambulans bergerak B ke A 6 saat. Diberi panjang AB 300 meter. So, berjarak AB 300 meter, dia minta laju. Okey, laju lori. Lepas tu, laju ambulans. Laju lori, okey, jarak bahagi masa. So, jarak kita ialah 300. 300 meter. Bahagi dengan masa, 15 saat. Manakala ambulans, jarak dia sama, 300 meter. Bahagi dengan 6 saat. Nampak? 300 meter bahagi 15 dapat 20 meter per second. M/S meter per second. Manakala 300 meter bahagi 6 saat dapat 50 ms negatif 1. Okey. Jadi nak bagi tahu ambulans laju lagi lah. Gitu je. Okey. Sekarang ini hitung halaju. Tadi laju. Sekarang kita tukar halaju. B. Halaju lori arah 300 bahagi 15. Okey, fine. Tetapi halaju ambulans kita kena letak simbol negatif. Nampak? Sebab ambulans bergerak dari B ke A. Kalau kita dah kata A ke B 300 meter, sesaran B ke A ialah negatif lah. Negatif 300 bahagi 6 dapat negatif 50. Nampak? Jadi, tadi laju kita boleh kata ambulans ini lebih laju. Sebab 50 dengan 20. Bila sebut sesaran, kita boleh kata ambulans ini lebih laju dari lori pada arah yang
tangan. Itu je dapat sasaran dari hal laju dan sasaran tadi. Okey. Gitu je. Postingan negatif je. Nombor 3. Laju dan hal laju purata. Okey. Bila laju laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi, laju purata kita cuma tambah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kenapa ada purata ni? Cuba tengok contoh soalan. Dia kata jarak Besut Terengganu ke KL adalah 540 km. Sebuah bas dari Besut mengambil masa 6 jam untuk sampai ke KL. Jadi, kita boleh kata berapa laju. Kenapa kita kata laju purata? Sebab bas dari Besut ke KL tu confirm kejap-kejap dia laju, sekejap-kejap dia perlahan, kejap-kejap dia berhenti kat traffic light, betul tak? Kejap-kejap dia potong lori mana-mana, dia akan lebih laju. Jadi laju dia sentiasa berubah-ubah. Jadi sukar untuk kita kata berapa laju. Dan sebab kita ambil laju purata, mudah saja. Berapa jumlah jarak? Bahagi dengan jumlah masa. Jadi kalau kita tengok situ, jumlah jarak kita adalah 540 km. 540 km. Jumlah masa ialah 6 jam. So, 6 jam. Nak kena tukar dalam unit SI ke? Meter dan saat? Baca soalan sampai habis. Hitung laju dalam kilometer sejam. So, kilometer per jam. Dah betul. So, 540 bahagi 6, jawapan dia 90. Kilometer per jam. Ataupun kilometer per hour. Right. Ini laju puratanya. Okay, kita tengok pula. Macam ni. Ini hal laju purata. Tentukan jarak sasaran laju dengan hal laju. Right. Kalau laju purata, jarak bagi masa. Kalau hal laju purata, tukar kepada sasaran lah. Tak payah tulis. Seorang atlet berlari dekat A. So, dari kedudukan A, dia pergi ke B. And then dia patah balik sampai ke C. 50 meter. Dan 70 meter. Okay. Jumlah jarak. A sampai ke C 50 tambah 70 120. Betul? B, jumlah sasaran. Dah ajar tadi. Sasaran jarak terpendek A ke C. Ni. Ini kita punya sasaran. So A ke C ialah 20 meter. Nak letak negatif? Boleh, tak ada masalah. Okay, nak bagi tahu arah kiri lah konon-kononnya. Alright, tak letak pun tak apa. Sebab kita tak ada arah kanan dan kiri. Kita satu arah sahaja. Okay. C. Hitung laju purata larian. Laju purata ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. So, jumlah jarak 120 bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa kita 50 saat. Nampak? So, tak pandai kira, kita tekan kalkulator lah. 120 bahagi 50. 2.4. Okay, 120 bagi 2.4 meter per second. Ini laju purata. Hal laju purata, jumlah sasaran ni 20 bahagi dengan masa 50 tadi. So 20 bahagi 50 0.4. Okay. So, kenapa adalah hal laju purata dekat sini? Ceritanya, bila A pergi ke B, B nak patah balik ke C, tentulah orang itu akan berhenti dulu, betul tak? Ataupun perlahan, tak boleh tengah laju, terus patah balik. So, dia lari ke B, dia akan perlahan dan patah balik. Bila ada perlahan dengan laju, maknanya laju dia berubah-ubah. Jadi, bila laju berubah-ubah, kita ambillah laju purata. Alright. Laju lagi. Number 4. Okey, kita dah masuk pecutan. Kalau kita tengok definisi, apa definisi pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Okey, hal laju. Bila dah masuk pecutan, biasanya kita abaikan jarak dan laju. Kita masuk quantity vector. Okey. Sebab pecutan itulah quantity vector. Jadi biasanya kalau masuk pecutan, kita akan mula bermain dengan hal laju dan sasaran. Sebuah kereta dalam keadaan pegun. Okey, apa formula dia?
Okey, pecutan A sama dengan V tolak U bahagi T. Di mana V ialah halaju akhir, U ialah halaju awal, dan T ialah masa di antara halaju awal dan halaju akhir. Okey, masa antara dua ni Okey, sebuah kereta dalam keadaan pegun. Nampak? Kereta dalam keadaan pegun. So, pegun halaju awal dia sifar. Mula bergerak dengan semakin laju. Maknanya ada pecutan lah. Selepas 5 saat, halaju menjadi 20. Selepas 5 saat, halaju dia menjadi laju akhir lah. 20. Hitung pecutan. So, A acceleration, V minus U over T. Jadi V kita 20, tolak halaju awal kita 0, bahagi dengan masa 5. Okay, so 20 bahagi 5, 4 ms negatif 2. Kenapa ms negatif 2? Sebab halaju ialah ms negatif 1. Bahagi lagi dengan masa saat. So ms negatif 1 bahagi dengan saat lagi, dapatlah ms negatif 2. Laju tak saya ajar. Okay. Seterusnya, kereta tersebut masih terus bergerak dengan pecutan yang sama. Berapa pecutan tadi? 4 Pecutan tadi 4. ms negatif 2. Kereta itu masih bergerak dengan pecutan yang sama. Selepas 5 saat seterusnya, berapakah halaju kereta tersebut? Okey. Jadi, E sama dengan V tolak U bahagi T. Nampak? So, kita nak kata 5 saat tu, halaju awal berapa tadi? Kita nak ambil yang mana? Nak ambil yang kosong ke nak ambil yang 20 tadi? Okey, relax. Saya tunjuk kat sini supaya kita lebih mudah faham. Awal-awal kan, mula-mula dia kosong. Pecutan dia 4 Pecutan 4 tu bermaksud laju dia bertambah 4. Lepas tu jadi 8, 12, 16 dan seterusnya. Setiap 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat. Sebab itu selepas 5 saat tadi, 5 saat tadi kita dapat 20 ms negatif 1. Nampak tak? Betul tak? Kita kira tadi. Okay. Jadi, dia tambah lagi 5 saat. So, kalau kita kira, kita dah boleh teka sebenarnya. Tambah lagi 5 saat. Dia akan tambah berapa banyak. Tapi kita nak buat formula juga. A sama dengan V tolak U bahagi T. Contoh, sekarang ni pecutan kita ialah 4 ms negatif 2. Halaju akhir kita nak cari. Halaju awal kita ialah 20. Kenapa 20? Sebab ini kita dah mula kat sini. Ini kita punya U sekarang. Selepas 5 saat, nampak tu? Selepas 5 saat daripada 20. Okay. Jadi 20 ialah jadi halaju awal untuk kes yang kedua. Berapa sekarang ni? Nampak? So 5 darab 4, 20 sama dengan V tolak 20. So V sama dengan 20 pindah ke sini 40. ms negatif 1. Okay, so selepas 5 saat dia jadi 40. Itulah pecutan, makin laju makin laju. Next, sebuah kereta bergerak dengan pecutan seragam 2 ms negatif 2. Apa yang dimaksudkan dengan pecutan seragam 2 ms negatif 2? Bila kata pecutan, maknanya laju dia bertambah. Okay, bahasa yang mudah maksud dengan pecutan seragam 2 ms negatif 2 ialah halaju kereta tersebut bertambah sebanyak 2 meter per saat dalam masa 1 saat. Maknanya setiap saat, contohlah dia tengah bergerak apa sekarang? Okey, awak nak bergerak apa? Halaju awal kereta ialah 10. Okey, kereta ini sedang bergerak dengan 10 ms negatif 1. Laju. Tetapi dia memecut dengan 2 ms. Maknanya laju dia selepas 1 saat jadi 12. Nampak tambah 2. Lepas tu jadi 14. Jadi 16. Maknanya laju dia makin bertambah. Itu. Okey. Dan setiap saat laju dia bertambah sebanyak 2 ms negatif 1. Sebab tu 2 ms negatif 2 sebagai pecutan. Okey. Hitung halaju selama 20 saat. So kalau awak buat selama 20 saat, 2, 4, 6. Oh tak larat. Banyak sangat kan? Relax. That's why kita guna formula. V tolak U bahagi T. Pecutan kita ialah 2. Halaju akhir nak cari kan? Halaju awal ni 10. Masa dia selepas 20 saat. Nampak?
Ke nak buat macam ni? Satu. Kan banyak. Okay, so pindah sini 40. Boleh tulis ke? So 40 sama dengan V tolak 10. So pindah sini V sama dengan 50 ms negatif 1. Okay. Gitulah cerita pecutan. Makin laju. Ada lagi. Sebuah kereta bergerak dengan laju malar 60. Maknanya dia sedang bergerak dengan 60 meter per second. Lepas tu dia nampak traffic light, menekan brake lepas 5 saat. Kereta dia berhenti. Berhenti berapa laju? Berhenti laju sifar. Nampak? Maknanya sekarang ini kita punya laju awal. Kenapa? Dia sedang bergerak 60. Lepas tekan brake, dia berhenti. Ini laju akhir kita. Dan sepanjang tu laju dia nak berhenti tu, dia mengambil masa 5 saat. Jadi hitung pecutan. So, A sama dengan V tolak U bahagi T. So, V kosong. U 60 bahagi dengan masa 5. Nampak? Dapat apa? Negatif 12 ms negatif 2. Apa maksud negatif? Kalau positif, pecutan positif menjadi semakin laju. Kita panggil dia accelerate, memecut. Kalau pecutan negatif bermaksud decelerate, nyah pecutan. Bahasa paling mudah, semakin perlahan. Nampak? Makin perlahan. Kosong, berhenti. Okay, so pecutan negatif bermaksud nyah pecutan. Deceleration. Okay. Itu je. Habis dah. So, itu sahaja cerita tentang jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Seterusnya kita akan masuk nanti tiga tip dan seterusnya. Okay, boleh tengok video saya. Tak ada masalah. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.